Perhatian, perhatian. Sembang Wanita akan bermula sebentar sahaja lagi. TikTok. Jom kita maju dah nak start dah ni. Yalah, jom. Assalamualaikum, hai semua. Saya Nani Roslan. Dan saya Fiza Frizi. Pastinya anda sedang menyaksikan Sembang Wanita. Fiza, ayo. Straight to the point. Usia perkahwinan Fiza dah berapa tahun dah? Sibuk dia ni. Dia macam Kak Kepoci. Aku dah 5 tahun. Kau? Lebih kurang lah. Fiza, tahu tak? Pernah dengar tak orang selalu katakan, Fiza, kau kena hati-hati Fiza. Kalau suami you dah middle age crisis, dia boleh buat hal. Apa yang kita takut? Apa ada hal dia nak buat hal? Aku boleh buat hal dua kali ganda. Berhal-hal. Tanya Kak Kepoh. Kak Kepoh, apa cerita hari ni? Kita nak bincang apa ni? Dah pandang kan? Dengar. Untuk episod kali ni, kita nak santai, kita nak cakap lembut-lembut, kita nak cakap baik-baik sebab bagi Kak Kepoh ini adalah topik yang quite serious dan sangat-sangat penting. Topik kali ni ialah kita nak cakap pasal ibu tunggal kan. When it comes to ibu tunggal, kita nak bagi tahu dekat orang luar awareness yang sebenarnya untuk menjadi seorang ibu tunggal ni bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang simple. Nampak mudah depan mata tapi sebenarnya sukar apabila orang itu mengalami perasaan itu sendiri. So Kak Kepoh nak ambil this opportunity, peluang ini untuk menzahirkan perasaan Kak Kepoh kepada semua wanita-wanita especially yang menjadi ibu tunggal bahawa anda semua adalah pejuang yang terbaik. Yelah, ingat senang ke kita nak berhadapan dengan orang ramai. Bila orang cakap, oh awak seorang-seorang je, awak tak ada orang lain yang boleh jaga awak dan juga family awak, anak-anak awak. Kan kita rasa stres, kita rasa penat, kita rasa lelah, stres sangat-sangat. Tapi kita bangkit demi anak-anak. Kita tak nak anak, kita rasa kurang. Kita nak anak, kita rasa sama naik. Macam mana dahulunya ada 2 orang yang jaga anak-anak kita. Bila kita dah jadi seorang saja yang jaga anak kita, kita nak bagi anak kita tak rasa kekurangan dekat situ. So saya di sini, Kak Kepoh di sini dan saya rasa Nani dan Fiza pun sama-sama dengan saya. Kalau ada superimpose boleh letak Nani dan Fiza belakang saya ni, letaklah Nani dan Fiza. Sebab kami sebagai wanita-wanita dan juga Sembang Wanita, Mingguan Wanita nak menzahirkan, nak cakap dekat everyone yang menjadi ibu tunggal, congratulations, you guys are the best. Dan untuk topik ini kita discuss lagi detail, kita tengok apa pula pandangan-pandangan mereka. Itu dia tadi Kak Kepoh dah story dah. Fiza, dia hilang suami. Jangan gagal jadi ibu. Marah Fiza? Marah. Apa yang takut nak buat hal? Ya, bukan apa-apa lagi. Aku dah emosi. Bukan apa. Sebab kita ni sebagai seorang wanita ni, kalau boleh kita nak bagi yang terbaik untuk anak-anak. Betul. Dekat dalam keluarga ni, kita adalah di antara penanggung ekonomi. Kita lah juga Menteri Kewangan. Kita jugalah yang mengorbankan daripada bertahun-tahun kerjaya kita semata-mata untuk memastikan bahawa rumah tangga kita smooth and steady. Yes. Tapi kalau mungkin dah 20 tahun, 30 tahun berumah tangga, hey, suami ada kau pula, buat hal. ada pula. Takut kita makan hati, sebab itulah kita nak korek sikitlah apakah di antara isi hati wanita ini, di mana bagi saya dia adalah yang cukup strong. Betul? Yang sangat hebat dan eksklusif kami bawakan di Sembang Wanita, Puan Hasmawati. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Jangan bagi Puan, panggil Cik. Okey, upgrade Cik Puan. Siap. CP. Okey Puan Wati, banyaklah kita nak sama-sama mendalami berkongsi isi hati, nak sharing-sharing. Kita kan wanita-wanita, kita kena support each other. Betul. Soalan saya yang pertama lah ya. Kalau mungkinlah kita ni bercakap berkenaan dengan wanita. Bila kita rasa ditindas, kita rasa teraniaya, kita rasa dihianati selepas bertahun-tahun kita mengabdikan diri dekat dalam perkahwinan. Apakah di antara hak isteri dan juga hak anak-anak yang sebenarnya Puan Wati sedang tuntut sekarang ini untuk pastikan bahawa kehidupan kita lancar saja? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama sekali selepas berlakunya perceraian, sebenarnya sebelum berlakunya perceraian, saya dah memulakan langkah pertama.
Maknanya bila saya rasa mendapat guidance daripada lawyer saya jugalah. Maknanya saya dah buat persediaan apa hak-hak sebagai seorang anak. Maknanya sebelum berlaku perceraian ataupun selepas berlaku perceraian, tanggungjawab tu tetap sama sahaja. Tanggungjawab seorang bapa kepada seorang anak. Maknanya hak untuk menyediakan rumah, maksudnya tempat tinggal, kenderaan, makanan, utility bills, pendidikan, insurans, kesihatan yang baik, mana kelas-kelas yang berbayar seperti kelas tuition, itu maknanya berdasarkan kemampuan kepada seorang bapa itulah. Jadi saya dah plan benda tu, maknanya saya terus buat susunan apa tanggungjawabnya, maknanya saya sediakan, saya tuntut utility, maksudnya persediaan untuk rumah, kewangan semua tu lah. Jadi saya dah buat filekan di mahkamah semua tuntutan tu. Jadi bila berlakunya perceraian, maknanya benda tu dah masuk record as sebagai tuntutan lah. Tapi kalau kita tengokkan dalam keadaan sekarang ni, kena blok. Okay. Habis macam mana kita masih lagi nak proceed dengan tuntutan-tuntutan tersebut? Okay. Adakah perlu ditangguhkan masanya ke, ataupun kena bagi peluang kepada dia? Walhal tuntutan nafkah ataupun tuntutan untuk anak-anak tu masih lagi berjalan yang perlu ditanggung oleh Puan Wati sendiri. Betul. Permulaannya memang semuanya kena ada duit jugalah, memang memerlukan duit lah kan. Jadi sebagai seorang ibu tunggal sekarang, memang kita kena mencari duit untuk kehidupan kita sendiri. Itu benda yang kita teruskan. Tapi dalam masa yang sama, tuntutan tu kita kena fight juga. Jadi apa yang saya buat adalah dalam masa yang sama tu memang saya fight lah. Maknanya kita tuntut juga, tapi kita tak tinggal lah. Maknanya kita carilah sara diri untuk kita, untuk bantu. Tapi kita nak kena keluar modal tu kadang-kadang. Contoh, kalau macam saya sendiri tak bekerja ke, ataupun mungkinlah saya kena tindas ke, kena hianati ke, tiba-tiba je kan. Saya tak ada duit, macam mana? Saya nak tolong siapa? Memang sebagai seorang ibu tunggal, memang kita kena cari juga punca pendapatan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena mohon, kalau kata yang tak berkemampuan untuk hire lawyer, maknanya kita ada biro guaman. So kita kena mengikut saluran yang betul. Maknanya tuntut hak anak tu, tempat tinggal dia. Maknanya sebagai seorang bapa, dia kena sediakan tempat tinggal. Dia kena sediakan pengangkutan pergi ke sekolah. Kalau kata pakai Grab, kena tengok semua kena ada risik-risik lah. Maknanya kita kena kumpulkan benda tu. Utility bills, kita ada insurans, kita ada kesihatan punya, maknanya kalau klinik ke, rawatan gigi ke, semua kita kena tuntut. Tapi dalam masa yang sama, sebagai ibu, kalau kita tak dapat lagi hak kita kena sediakan dululah. Lepas tu kita kena filekan, tunggakan nafkah anak tu. Saya kira zaman sekarang kan mungkin tak semua yang selesa cerita peribadi mereka, kisah peribadi mereka menjadi bualan orang. Tapi saya tengok Puan, tengok hari ini sangat tenang, sangat kuat. Padahal kes ni macam memang baru je menjadi buah mulut orang. Okey, permulaan selepas daripada perceraian pada 19 hari bulan 8 tu, saya memang dah merancang untuk percutian. Sebelum tu saya dah merancang percutian dengan anak saya. Bila saya tahu ada konflik yang berlaku, maknanya perceraian akan, saya tak tahu lagi saya akan diceraikan pada 1998, tapi memang dah ada konflik tu. Jadi saya memang merancang untuk percutian. Tapi bila ada perceraian berlaku pada 19 hari bulan 8 di Mahkamah Rendah Bangi. Jadi 20 hari bulan saya dah fly. Jadi 20 hari bulan sepatutnya masih lagi dalam tempoh edah. Tapi 20 hari bulan saya fly tu, saya dah letakkan satu tanda aras yang saya akan tinggalkan semua emosi saya di sana. Jadi saya tak akan bawa balik ke Malaysia. Jadi setibanya saya pada 11 hari bulan, kalau tak silap, 11 hari bulan di Kuala Lumpur, 11 ke 10 macam tu di Kuala Lumpur. Jadi saya dah tapi di sana tu saya memang tak henti-henti berdoa. Saya nampak gunung, saya berdoa. Saya nampak air terjun, saya berdoa. Saya niat sebagai seorang musafir, itulah jalan saya. Senjata utama saya memang saya doa. Untuk kuat. Untuk kuat. Saya lepaskan segala emosi saya di Europe, di percutian masa tu. Dan dengan sebagai seorang musafir masa tu, saya rasa niat saya
saya nak come back stronger. Saya nak patah balik dekat bumi Malaysia tu dengan semua saya dah tinggalkan emosi tu. Jadi betul bila saya tahu yang perkahwinan tu akan diadakan pada dalam masa terdekat sebelum saya sampai tu, selepas saya sampai tu, sebelum saya sampai, sorry. Tapi saya okey. Setibanya saya tu saya memang dapat banyak notification, agak terkejut juga. Tapi saya faham benda tu saya kena hadap. Tapi cara yang bagaimana yang saya nak hadap tu lawyer saya guide saya. Maknanya apa saja saya rasa dengan statement-statement ada yang tak betul, ada apa-apa kata saya okey. Netizen cakap apa saya okey. Sebab bagi saya diorang tak tahu apa-apa. Cuma yang kalau benda tu melangkaui, saya hanya lepaskan melalui saluran yang betul lah. Maknanya hak saya. Menggunakan saluran yang betul. Maknanya saya tahu saya dah tahu apa yang saya nak tuntut dan saya tahu apa yang saya boleh reveal dan tak boleh reveal. Jadi bila saya nak lepas emosi, saya akan cakap dekat saya punya peguam. Kalau saya rasa saya down, saya solat. Lepas tu saya lepaskan emosi saya di sejadah. Dan perjalanan bila saya dah mula hantar anak saya sekolah, balik lepas subuh, hantar anak sekolah, balik, saya buat duha. Saya lepaskan emosi saya ada ketika daripada duha tu sampailah ke Zuhur. Saya hanya berserah pada Allah saja. Dalam surah Insyirah pun ayat 5 dan 6 pun nyatakan jika kita kena meletakkan kepercayaan kita kepada Allah, yang mana setiap kesusahan tu dan kepayahan kita akan ada kemudahan pada kita. Maknanya kita kena letakkan kepercayaan tu, pada satu hari akan ada sinar untuk kita. Walaupun sekarang kita rasa macam perjalanan tu susah sebab kita nak naik turun daripada Kedah ke KL untuk fight and everything, tapi saya rasa benda tu tak apa. Saya percaya dengan perancangan Allah. Setiap hari memang saya akan baca Allahumma barik. Maknanya kita minta Allah yang aturkan perjalanan hidup kita. Tapi dalam masa yang sama saya menggunakan saluran yang betul. Saya tak nak melepaskan emosi saya pada media sosial sebab bagi saya semua orang boleh buat apa saja sangkaan ataupun jangkaan. So benda tu bagi saya tak bagus. Tak bagus untuk emosi anak saya juga. Dia akan baca sebab dia umur 14 tahun. So dia akan tengok apa saja komen-komen yang tak baik. Jadi saya tak nak benda tu berlaku. Jadi apa pun saya akan fight untuk anak saya. Baik. Dan bila bercakap berkenaan dengan anak-anak ni, pastinya kita pun nak tahu juga penerimaan anak-anak. Disebabkan anak-anak makin lama makin membesar, mereka juga pun dah matang, dah boleh bezakan antara baik dan juga buruk. Kawan-kawan pun dah mesti tanya, ada tak? Betul. Ada anak kata? Tak, kebetulan macam ni. Anak saya dia bersekolah di sekolah antarabangsa. Mana dia jadi nasib kawan-kawan tak membawang. Tak faham TikTok. Jadi kemungkinan saya tak tahu, tapi anak saya memang dia walaupun 14 tahun dia seorang yang matang. Dia seorang yang matang, maknanya saya tak pernah cakap apa-apa dekat dia, tapi dia go through dengan saya daripada journey ni, dia go through dengan saya dan saya tak suka merahsiakan apa sahaja. Jadi saya akan cakap, Aika okey. Dia lebih tanya saya, Mama okey? Mama okey? Saya kata, Mama okey. Are you okey? Aika, are you okey? Yes, I'm okey. Jadi bila kat sekolah saya tanya, ada tak you okey kat sekolah? Saya tak tanya direct tau. Kawan-kawan atau cikgu ke teacher saya tak tanya. Tapi saya akan tanya dia, are you okey? Okey tak belajar macam mana semua kan? So dia akan, Mama I'm okey. Tapi saya bersyukur macam ni, walaupun dia ada skip sekolah masa tengah proses tu, dia masuk sekolah pun alhamdulillah result dia okey. Yang penting maknanya saya tahu dia punya fokus belajar tu masih lagi. Dan walaupun beberapa bulan yang anak saya tak sekolah tu, saya memang masih lagi dia ada private tutor lah yang mengajar. Maksudnya tak tinggalkan persekolahan dia dari segi secara private pun saya tetap sediakan private tutor lah untuk mengajar. Okey Puan, mungkin nasihat pada wanita di luar sana kan, mungkin ada yang berhadapan dengan konflik-konflik, mungkin sama macam apa yang Puan lalui. Sebenarnya dalam perceraian ni kan, wanita ni dia takut. Satu, dia takut bergelar janda. Nombor dua, dia sangat takut kalau orang nampak salah kau lah sebab itu suami buat macam tu. Apa pesanan Puan kepada wanita di luar sana yang berhadapan dengan dilema yang sebegini? Okey, jujurnya
memang bila kita berlaku konflik, sejarah keluarga saya pun saya tak ada berlaku perceraian. Mana-mana adik-beradik saya pun tak pernah ada perceraian dalam perkahwinan. Jadi saya rasa ni first time untuk saya. Jadi memang trauma, rasa takut, rasa rendah diri. Betul. Rasa rendah diri. Orang kata kita tak pandai jaga laki. Orang kata kita macam, itulah laki buat hal macam ni. Tak. Sebenarnya kita tahu, mesti dalam perkahwinan tu ada sebab. Dan pasti Tuhan bagi sesuatu tu, ujian tu mesti ada benda yang hikmah dia tahu. Ada hikmah dia. Maknanya kita kena percaya benda tu. Dia tarik seseorang dalam hidup kita pasti ada sebab. Dan kita kena motivate diri kita tahu. Kita kena motivate, kita kata jangan kita rasa kita rendah diri, kita rasa kita ni penyebab. Tak. Salah kita. Kita kena cari apa penyebab dan kita kena ubah mindset kita balik. Kita kena betulkan minda kita, lepas tu kita kena kehidupan kita kan, kita kena redesign baliklah kehidupan kita. Kena plan balik. Rearrange balik. Mungkin ada benda yang kita tak tahu kan, susun atur tu. Tapi apa-apa pun kepada anda yang mungkin tengah menyaksikan kami untuk Sembang Wanita, ini sembanglah ya. Kita nak berkongsi kepada anda apakah sebenarnya situasi yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang kita nampak segalanya manis. Tapi dekat dalamnya adalah pahit, adalah cukanya, adalah yang masinnya. Kita sebenarnya nak dengarkan ataupun saksikan dulu sedikit VT untuk Sembang Wanita. Jadi sama-sama kita tengok. Silakan. Saya bagi satu situasi lah di mana akak dah berumah tangga, tetapi hubungan akak dengan si suami tu tak berapa elok, tapi akak dah ada anak. Akak rasa pilihan mana yang terbaik untuk anak-anak lah, bertahan atau bercerai? Bercerai kalau macam situasi tu ganggu emosi lah, macam tak elok untuk budak tu kan. So macam kita pun boleh cari cara kita sendiri cari duit untuk tangguh anak-anak tu. Tak perlu pun lelaki ni lah, boleh bertanggungjawab sendirilah berdikari. Untuk dunia sekarang ni, kita kena tengok situasi. Sama ada wanita tu dia bekerja ke tidak. Satu, kalau dia berkejaya, lebih baik fikirkan masa depan. Daripada you seksa, merana, menekarkan hubungan hanya kerana anak. So might as well fikir jalan terbaik untuk besarkan anak-anak lebih penting sebab anak-anak tak ada ganti. Suami boleh ganti. Itu pendapat saya lah. Kalau dah bercerai kan, anak tu better duduk dengan ayah atau mak? Mak. Sebab kita yang lahirkan dia pun macam kita jaminan tu adalah dia makan cukup, pakai cukup apa semua. So kalau macam dekat belah sana kita tak tahu macam mana, so macam kita risaulah. Kalau contohlah si anak tu nak pergi dekat dengan ayah lagi daripada mak dia, akak boleh macam terima ke? Boleh discuss lah kot kalau macam jumpa tu 2 minggu sekali 2 macam tu lah. Dia kena tengok bersama mana anak tu dan juga tengok macam mana tanggungjawab antara dua tu. Siapa yang lebih dominan? Kalau the father yang lebih dominan, might as well anak pergi kepada bapa. Kecuali kalau bapa tu memang tak bertanggungjawab lah. So might as well anak pergi kepada ibu. Tapi itu pun kena tengok situasi bersama mana anak tu dan kena tanya juga anak tu. Walaupun dia kecil, dia more dominan kepada mak ke kepada ayah. And then you must see situation yang macam keadaan sekarang ni. Sama ada ibu tu mampu ke tidak untuk bela. Kalau dia bekerja tak apa. Kecuali kalau bapa tu, tapi sekarang ni banyak cases, sorry to say, bapa bila dah bercerai lepas tangan macam tu. Nafkah anak ke mana, semua ke mana. So dalam situasi ni betul-betul kena tengok. Sebab kita tak nak masa depan budak-budak tu. Jangan kerana satu perkahwinan yang berpecah macam tu, nasib anak-anak tak terbela. Sebab masa depan dia orang lama lagi, jauh dan panjang lagi. Okey, berteman kami dalam Sembang Wanita, kita masih lagi bersama dengan Puan Hasmawati di mana beliau masih lagi dalam proses tuntutan untuk memastikan bahawa anak-anak dan juga diri beliau masih lagi berada dalam keadaan yang lancar. Tapi perkongsian pun anda semualah. Kadang-kadang macam saya sendiri pun kita tak tahu langit tu tinggi rendah. Kadang-kadang kita tak tahu pun, laki aku ni bila tang kaya bukannya nak bagi aku langsung apa-apa. Hujan tengah hari disangkakan panas berpanjangan. Rupanya hujan setelah 20 tahun. Lama weh 20 tahun. Tiba-tiba hujan. Kalau wanita itu menuntut cerai bila dah berlakunya perceraian, apakah agaknya bentuk-bentuk tuntutan daripada segi financial lah, kewangan yang wanita tu perlu tuntut? Sebab saya pun tak tahu. Okey. Dalam tempoh tempoh perkahwinan sebenarnya kita dah boleh tuntut
tuntut nafkah kita dalam tempoh perkahwinan, nafkah kita. Sebab kita berkahwin kan, jadi kita boleh tuntut je nafkah kita tiap-tiap bulan tu. Yalah, kita boleh tuntut makanan untuk tinggal di sini. Maksudnya nafkah kita yang setiap bulan. Contohnya bukan tertunggak tu kalau kita selepas bercerai tu kita boleh filekan. Tapi kalau kita nak rekod as sebagai perintah mahkamah, kita minta je lah. Tiap-tiap bulan kita bagi kata 300 ke 400, kita boleh tuntut sebenarnya. Untuk kita punya as a court order lah, boleh sebenarnya. Okey. Mungkin ramai di luar sana yang rasa macam you ni dah kenapa buat macam tu dekat bekas suami. Biar je lah dia bahagia, kita move on. Kenapa nak kena tuntut semua kan? Saya tahu. Fiza look me up down. Yalah, kau dah bergembira dengan orang bang. Tapi itulah yang selalunya sentimen lah kan. Terutamanya kalau keluarga sebelah sana marah ni. Dia kata ish kau ni dah lah tu, move on lah, nak minta macam-macam hadanah patonah warohmah. Okey. Kalau nak suruh saya move on, memang saya move on bak hati, perasaan memang bye-bye dah. Saya dah tak nak dah. Betul. Tak ada kemungkinan untuk tak ada. Kita yang jadi juru cakap. No, okey. Tak ada. Tapi kalau dari segi hak sebagai hak wajib kita tu kita kena tuntut lah. Sepanjang 5 tahun perkahwinan Fiza. Ni kan Nani. Tuntut harta sepenjara, tak kisahlah bawa ada motosikal ke, ada apa basikal ke apa semua, tuntut je. Tuntut je. Maksudnya kita kena buktikan lah. Walaupun sebagai seorang suri rumah, kata rumah tu nama dia tak ada pun. Nama suami. Tapi dalam perkahwinan kita ada harta sepencarian. Maknanya kita boleh tuntut. Kita boleh tuntut benda tu. Dan memang masa panjang, memerlukan masa yang panjang. Tapi tak apa. Lepas tu kita ada muta'ah. Muta'ah tu, itu Fiza tanya. Nani ke tadi? Fiza tanya, muta'ah tu apa benda? Muta'ah tu apa benda? Muta'ah tu adalah hadiah sagu hati dalam tempoh perkahwinan kita. Berdasarkan berapa lama perkahwinan kita. So kita tuntutlah berdasarkan sagu hati dia untuk dia bagi kat kita. Tapi dalam tempoh perkahwinan. Kira macam compensation lah. Ya betul. Hadiah sagu hati. Dalam tempoh perkahwinan tu dipanggil muta'ah lah. Takkanlah dalam tapi 20 betul tahun kalau saya kita salah, betul kalau mana lawyer kan. Tapi sebenarnya inilah yang apa yang saya belajar lah kan. Sebenarnya keindahan Islam ni sebenarnya. Islam tu memang agama feminis. Sebab apa? Tengok. Betul-betul apa orang kata nak betul-betul nak backup wanita ni tau. Menunjukkan para suami di luar sana, sebelum anda buat hal, fikir 18 juta ribu kali ya. Sesungguhnya kalau you buat satu keputusan tu untuk membuat hal onar dalam rumah tangga, kena fikirlah inilah tuntutan-tuntutan yang sememangnya boleh dituntut hak wanita itu dalam Islam. Okey, saya tambah. Dia sebagai tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai tanggungjawab sebenarnya. Hak tu adalah tanggungjawab selepas perceraian. Maknanya walaupun perkahwinan tu kita ada hak-hak kita. Dan lepas perceraian tu masih lagi Islam tu agama yang indah kan, yang menjaga kehormatan wanita. Dia masih lagi menjaga tanggungjawab selepas perceraian kepada seorang lelaki. Baik. Dalam tempoh untuk menuntut bagi untuk anak-anak dan juga nafkah-nafkah lain dan sebagainya, mungkin ada perancangan daripada Puan Hasmawati sendiri bersama dengan anak tunggal kesayangan. Tak apalah. Indahnya mungkin bukan indah bersama dengan suami, tetapi indah dalam membesarkan anak-anak. Indah kita mungkin indah bersama dengan keluarga yang tersayang, bersama dengan kawan-kawan untuk bercuti mengelilingi dunia. Tapi perancangan untuk Puan Wati sendirilah selepas segalanya berakhir. Alright, sekarang ni masih lagi tempoh bertenang. Saya panggil tempoh bertenang. Tapi saya pun merupakan seorang founder juga dalam bisnes training tu bersama dengan bekas suami. Jadi semangat fighter tu memang ada dalam diri saya. Mana semangat juang tu tetap ada dalam diri saya. Saya takkan tinggalkan benda tu. Dan benda tu adalah apa perancangan saya ke depan adalah saya nak settlekan anak saya dulu. Maknanya emosi dia yang paling utama. Saya stablekan emosi dia dulu dari segi pelajaran dia. Jadi akan ada perancangan ke depan untuk saya nak buka peluang sebenarnya kepada sesiapa yang kat luar sana untuk collaborate dengan saya untuk saya bangkit balik dengan bisnes yang baru. Baik. Adakah bercita-cita mungkin nak menjadi funder untuk produk kosmetik? Lah tiba-tiba nak jadi duta ke? Masuk peluang dan peluang. Saya sebenarnya
ada sesuatu yang saya perancangan saya ke depan. Jangan beritahu dulu. Jangan beritahu, saya perancangan ke depan lah. Tapi memang dah ada lah. Ada perancangan ke depan, bukan kosmetik, bukan produk, tapi benda yang balik kepada masyarakat. Sesuatu yang balik kepada wanita juga lah. Ya, okey. Dan sebagai penutup, kita nak tahu, kita nak sama-sama fahamilah. Sama-sama kita mengambil iktibar. Mungkin apa agaknya pelajaran-pelajaran atau lesson-lesson yang Puan pelajari daripada konflik ini, daripada perceraian ini, yang mungkin boleh memberikan inspirasi buat wanita-wanita di luar sana. Betul. Okey, siapa sangka kan kita ingat langit tu cerah tapi tiba-tiba hujan di tengah hari kan. Bukan hujan yang bukan ribut taufan lah. Tapi apa yang saya boleh cakapkan, kena ada ilmu. Pelajarannya adalah kena ada ilmu. Kena tahu tanggungjawab, kena tahu apa sebenarnya hak kita, kena tahu apa kita kena tahu hak kita dan kena ada perancangan kehidupan kita mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saving account kena ada. Tak kiralah walaupun sedikit berdasarkan kemampuan kita, kena ada saving account. Jangan fikir kita nak shopping terlalu banyak dalam keadaan zaman sekarang kan. Kena ada perancangan keuangan. Tak kisahlah sama ada mulakan bisnes ataupun buat sesuatu sebagai part time daripada rumah. Memang kena ada. Tak kisahlah jadi ejen tak ke jadi ejen ke jadi stokis ke jadi apa-apa ke, tak kisah, asalkan ada keuangan sendiri. Sebab kita tak tahu ke depan macam mana. Saya sangat kagumlah Fiza dengan Puan Wati. Orang selalu katakan wanita ni apa orang kata, wanita ni the emotional creature. Suka beremosi. Kita tengok onak duri yang dilalui beliau. Betul. Relax je. Tak mungkin saya akan menjadi seperti beliau. Bijak pula tu. Viral-viral pun posting-posting semua chill. Orang kata apa? Tak meroyan sis. Ya. Sis yang tolong meroyankan. Biar tak manja, yang penting bijak dek. Yang penting bijak dek. Yes. Jadi kepada anda semua, itulah dia di antara perkongsian yang kami boleh bercakap bersama dengan anda untuk segmen kita punya Sembang Wanita. Dan sekali lagi, biar hilang suami tetapi pastikan jangan lepas tanggungjawab sebagai ibu. Betul. Betul kata tajuk itu? Betul. Lebih kurang. Okey, lebih kurang lah. Okey, terima kasih kepada yang setia menonton daripada awal sampai akhir. Ingat, kalau suka Sembang Wanita episod kali ini, jangan lupa untuk share, komen, like. Follow kami di semua platform media sosial. Betul. Di Mingguan Wanita. Okey? Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Sama-sama. Asmawati. Kerana Semoga terus tabah. Semoga segala perancangan bersama dengan anak tunggal kesayangan Haikal akan menjadi kenyataan. Amin. Dan pastinya kepada anda semua yang tengah menonton, pasti kita adalah wanita yang cukup kuat. Jadi sehingga kita berjumpa lagi untuk edisi yang seterusnya. Mungkin dekat TV pula. Ajak I sekali tau. Jadi guest pun tak apalah. Okey, kita jumpa lagi. Saya Fiza Prizi. Dan saya Dali Roslan dalam Sembang Wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak masuk TV juga.